Baik. Insyaallah. Baik. Kita buka kuliah Maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashab rizam sya'ullah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi asanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman dan ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Pak Imam ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah penjaga dan pemegang amanah, dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu jaga dan yang diamanahkan kepada kamu. Baik, insyaAllah. Yang mati silakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah hadis. Kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke 255, hadis yang ke 225. Baik, diterima daripada An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Kita masih dalam bab mendamaikan antara manusia, islah bainan nas, damaikan antara manusia, di mana satu hadis terima daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bibabi aliyatan aswatuha, bibabi aliyatan aswatuhuma awsa aswatuhuma, wa iza ahaduhuma yasta'udhul akhar wa yastarfiquhu bi syai'in wa huwa yaqul
wallahu la af'al. Wallahu la af'al. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aina al-muta'alli 'ala Allah. Aina al-muta'alli 'ala Allah la yaf'alu ma'ruf. Faqala ana ya Rasulullah falahu ayyu zalika ahabba. Falahu ayyu zalika ahabba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana hadis ini diterima daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata Aisyah, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusum. Nabi SAW satu hari telah mendengar suara orang berbantah. Khusum ni berbantah lah, bantah bertengkar kan, bertekak lah macam tu. Sami'a Rasulullah SAW sautal khusum. Nabi mendengar satu pertengkaran ataupun suara orang bercakap lah gitu, bercakap, bergaduh macam tu. Bibabi aliyatan aswatuhuma. Di muka pintu rumah, di muka pintu rumahnya. Nabi terdengar orang berbantah di muka pintu rumah Nabi SAW. Wa iza haduhuma yastadul akhar. Tiba-tiba salah seorang meminta supaya dikurangkan hutang. Wa iza haduhuma, tiba-tiba salah seorang daripada bertengkar tadi yastaudiul akhar, meminta supaya dikurangkan hutang. Wa yastarfikuhu bi syai'in, dan memohon belas kasihan daripada si pemberi hutang. Dan memohon belas kasihan daripada si pemberi hutang. Wa yaqulu wa huwa yaqul, lalu katanya katanya apa? Wallah la fa'al, demi Allah aku tak setuju. Wallahu la fa'al, demi Allah aku tak setuju. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keluarlah Nabi SAW kepada kedua tadilah, dua orang yang bertengkar di depan rumah Nabi tadi. Apa kata Nabi? Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, aina amuta'alli 'ala Allah la yaf'alu ma'ruf. Siapa yang bersumpah tidak akan berbuat kebaikan. Aina amuta'alli 'ala Allah la yaf'alu ma'ruf. Mana dia orang yang bersumpah tadi, dia bersumpah nama Allah, kan dia sebut di wallahu la af'al, kata demi Allah aku tak buat. Mana tak buat dia maksudnya dia tak bagi dikurangkan hutang lah. Mungkin dia dah bagi hutang orang tu contohnya 10,000. Jadi orang yang mau hutang tu mungkin dia sesak lah, sesak tak mampu nak bayar, jadi dia minta dikurangkan hutang tu tadi. Orang yang memberi hutang tak nak mengurangkan dia tak nak mengurangkan hutang, taklah 10,000, mungkin bunga kot lagi, tambah lagi, kan macam tu. Jadi dia bersumpah, wallah la af'al, demi Allah aku tak akan buat, tak akan mengurangkan hutang lah, tetap dengan jumlah yang asal macam tu. Fa kharaja alaihima Rasulullah SAW, lalu keluarlah Nabi Muhammad SAW kepada keduanya tadilah yang tengah bertengkar tadi, cakar tadi. Faqala, maka Nabi pun bersabda, aina amuta'alli 'ala Allah la yaf'alu ma'ruf. Mana dia orang yang bersumpah tadi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana dianya tidak akan melakukan perkara makruf. Macam tu. Al-muta'ali bermakna al-halif. Halif mana orang bersumpah, halfun lah. Asal daripada halfun, sumpah. Ataupun qasam. Qasam juga bermakna sumpah. Tapi kadang bahasa Arab ni dia satu makna tapi menggunakan berbagai-bagai lafaz. Lafaz yang berbeza-beza tapi makna yang sama. Ada juga kadang-kadang lafaz yang satu tapi makna banyak. Ni biasalah kita jumpa dalam bahasa Arab.
Faqala, maka berkata ia, ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Maka ada seorang lelaki tadi menjawab, saya. Saya ya Rasulullah SAW. Falahu ayu zalika ahabba. Maka penjawapan Nabi, dia kata, oleh itu terserahlah kepadanya apa-apa yang dia suka. Terserahlah kepadanya apa-apa yang dia suka, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi hadis ini merupakan hadis berkenaan dengan masalah hutang lah. Hadis berkenaan dengan masalah hutang, di mana ada seorang lelaki ni, dia telah berhutang dengan si fulan, dengan lelaki B. Mungkin disebabkan oleh kesusahan dan kepayahan dia, kesesakan hidup, kesempitan hidup. Jadi dia tak mampulah untuk membayar hutang tersebut. Tak mampu nak bayar. Dia minta dikurangkan hutang tadi lah. Ini biasalah dalam keadaan suasana kan dunia. Ni kalau berhutang dengan individu ni boleh minta kurang. Tapi kalau berhutang dengan institusi kewangan ni susah sikit lah. Susah sikit lah. Malah ada tekan ni kan, cik lambat bayar ni, jadi kena bayar dia punya tu. Ada cas sikit lah. Kena cas sikit sebab cik bayar lambat bayar. Kalau lambat bayar lagi mungkin, kalau rumah pun mungkin rumah akan dilelong. Kalau kereta mungkin kereta akan ditarik, sebagainya. Itu kalau kita berhutang dengan institusi lah. Sini dia straight sikit, susah kita nak kata lebih kurang dengan dia. Malahan kalau kita lambat bayar pun mungkin dia akan telefon. Cik, bila nak telefon kan itu. Bila nak bayar, cik kan, cik punya ni dah terlewat 1 hari 2 hari, baru sehari 2 hari terlewat. Tapi dah tak telefon dah ganggu, dia kacau kita kan. Itu biasalah. Tapi untuk institusi, untuk orang individu biasanya kita bolehlah lebih kurang. Bolehlah bincang dengan baiklah, insya-Allah. Tapi tak semua juga orang yang macam tu, walaupun dia individu. Ada juga yang kata tetap juga bayar. Sebagaimana saya dah bagi hutang pada engkau, contohnya 10,000 ke 10,000 lah kena bayar. Jadi tak boleh kurang. Mana istilahnya dia kata apa? Berpegang atas janjinya kan. Kita berpegang atas janji, cik, kan. Puan, kawan-kawan juga, kan. Hutang kena juga bayar, gitu. Itulah biasalah dalam suasana keadaan semasa umat Islam. Dan juga siapa je lah, bukan umat Islam je, lain pun macam tu juga. Baik. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, jadi lelaki tadi pun dia bersumpah bahawa dia tidak akan mengurangkan hutang tadi. Jadi perkataan tadi tidak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi tak setuju? Nabi tak setuju tu kemungkinan orang kata lelaki itu mungkin berkeras lah. Berkeras, dan dia tak nak, salah macam tak nak buat satu kebaikan gitu kepada lelaki yang sebenarnya itulah sebenarnya itulah masanya untuk kita bantulah orang yang susah. Sebab dalam dunia ni tak semua orang senang. Betul tak? Tapi kalau kita rasa orang tu memang dah suka berhutang tu lain. Ni orang yang jarang berhutang. Kalau orang jarang berhutang ni lebih baik kita bantu. Mungkin dia ada kesempitan hidup, ataupun mungkin anaknya ramai. Anak berderet tu tak? Macam tu. Anak berderet, lepas tu rumah pun, pekerjaan pun tak berapa okey. Tak semua orang kaya, ada orang susah, miskin dan sebagainya. Sebenarnya kat situlah peluang sebenarnya lah untuk kita membuat kebaikan lah pada orang lain. Tapi kalau kita tahu orang tu memang payah nak bayar hutang, kalau macam tu bolehlah kita tekankan dia supaya bayar hutang. Tapi kalau orang tu memang jenis orang kalau berhutang memang dia bayar, cuma ada masanya mungkin dia sempit, kat situ mungkin kita boleh kurang dengan dia. Tapi kalau orang ini memang jenis suka berhutang dan biasanya memang tak bayar hutang, semana kat situ lah kita kena tekankan dia lah.
supaya dia bayar hutang ni, supaya besok tak jadi masalah pada dia. Yelah, kalau takdirkan dia mati macam mana? Takdirkan dia mati tapi dalam masa sama dia hutang. Macam mana? Susah kan? Dia pun susah. Mana orang yang hutang tu pun susah. Macam tu. Dia pun susah, mungkin jadi rohnya tu tergantung antara langit dengan bumi. Kita kena beritahu dengan dia lah. Cik, kalau cik tak bayar hutang ni. Tapi daripada sudut kita pula, kan? Kita kenalah ada budi bicara pada kita juga. Tengok je lah pendapatan dia macam mana. Dia kerja tak kerja. Lainlah kalau orang mana tak kerja. Ada jenis orang memang tak malas nak bekerja. Dia hanya pandai pinjam duit. Kerja malas. Kerja malas duk melangok kukilir dari ke bawah macam tu je. Kalau jenis macam tu memang kita kena tekan dia lah supaya bayar hutang. Macam tu. Tahan dia tengah jalan pakai bawa kayu tu kan. Tahan tengah jalan. Bila nak bayar kan? Gitu. Macam tu. Baik. Jadi tengoklah keadaan semasa dia macam mana. Sesuai tak kalau kita berkeras dengan dia? Kalau sesuai, teruskan berkeras supaya dia bayar hutang. Tapi kalau seandainya tak perlu berkeras, mungkin kita boleh bagi masa lagi pada dia. Bagi dia lagi masa lagi supaya dapat membayar hutang dia. Itulah baik-baik. Kalau tuan-tuan rasa nak orang kata bebaskan dia daripada hutang lagi baik. Bebaskan dia. Tak apalah, tak payahlah. Saya bagi percuma kan gitu. Saya bagi percuma, ambil lah, tak apalah nanti. Maka dia kata alhamdulillah, dia kata saya doakan Tuhan murah rezeki lah, dia kata. Jadi kan. Tak apalah. Boleh tuan InsyaAllah. So apakah panjang pada hadis tadi? Orang Islam dikenaki menyelesaikan sesuatu krisis yang timbul antara sesama orang Islam. Orang Islam dikenaki menyelesaikan sesuatu krisis atau masalah lah, supaya jangan bertambah parah. Jadi benda krisis yang kecil itulah yang kita kena orang kata baiki. Kita kena pulihkan lah. Krisis yang kecil, jangan tunggu dia besar. Bila dah besar lagi parah lah tuan-tuan. Banyak kadang-kadang krisisnya kecil je, asalnya kecil je, tapi disebabkan oleh tidak diselesaikan, maka benda tu berlanjutan sampai bertahun-tahun tuan-tuan tak selesai. Baik, kemudian yang kedua, sumpah dengan nama Allah hanyalah untuk perkara-perkara kebaikan sahaja. Dilarang bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Jadi apakah maksud tadi? Dia kata la fa'al tadi kan. Wallahu la fa'al. Demi Allah aku tak buat. Maksud tak buat tadi, dia tak nak mengurangkan hutang. Dia tak nak mengurangkan, tetap dengan harga asal lah. Jumlah asalnya bagi hutang pada orang yang berhutang itu. Jadi kata-kata ini tuan-tuan, kata-kata wallahu la fa'al ni dia macam simbolik lah. Simbolik nak menyatakan kepada kita bahawa orang yang memberi hutang itu seolah tak nak buat sesuatu kebaikan untuk membantu orang yang berhutang dengan dia. Mungkin dia boleh, orang kata mungkin dia boleh syorkan kepada orang berhutang, bayar asuh-asuh. Tak apalah, dia kata kau bayarlah, tapi bayarlah asuh-asuh, bayar perlahan. Mungkin sekaligus, mungkin kau tak ada duit. Tak ada duit, so bayar perlahan, sikit-sikit. Amal apa dia? Kan. Ini masalahnya tak bayar langsung. Duk senyap dia kan, senyap ya. Dia tunggu orang minta. Ada pasien macam tu tuan-tuan. Orang hutang ni dia senyap je, dan dia dah dapat duit tu dia senyap ya. Sampailah bertahun-tahun senyap. Selagi mana orang bagi hutang tu tak tanya, lagi tu dia senyap. Sepatutnya fahamlah. Kalau kita dah berhutang orang, cubalah sedaya upayalah kita membayar dia. Tak banyak sikit kan? Tak banyak sikit, bayar pelan-pelan insya-Allah. Mudah-mudahan habislah satu hari nanti kan. Sebab yalah, bukan selalunya kita dalam keadaan senang. Ada masanya kita susah. Begitu juga orang yang memberi hutang pun itu juga. Bukan selamanya orang memberi hutang tu dia kaya, dia senang.
ada masanya dia pun besok akan susah juga. Dia pun ada masa susah juga. Kerana dunia ni macam roda kan, roda pusat. Ada masa kita ke atas, ada masa kita ke bawah. Bank pun macam tu juga. Walaupun kita dengar bank ni kaya raya, duit banyak kan, tapi kalau contohnya ekonomi mengudum, bank pun parah juga. Bank kan, walaupun dia bank tempat simpan duit, tapi kalau nilai duit turun macam mana? Contohnya nilai duit turun, ekonomi mengudum kan, tengok nampak? Bank pun mengemis. Bank pun mengemus dengan kerajaan. Sebab apa? Duit tak ada. Nampak? Jadi itu sebab dunia ni macam roda. Ada masa ke atas, ada masa ke bawah kita. Macam tu. Baik, kemudian yang ketiga, Islam menyuruh umatnya supaya bertimbang rasa dan kasihan kepada mereka yang terdesak dan memerlukan pertolongan, seperti mengurangkan beban hutang daripada yang kurang mampu. Nampak? Kan dia sebut sini oleh pengarang, maknanya kita kena ada sikap timbang rasa lah dan belas kasihan lah. Kita bagi dia tempoh lah, tempoh kan. Ataupun kita, kalau bank pun kadang dia restructure kan, disebabkan mungkin dia punya pelanggan susah nak bayar pinjaman tadi kan, maka bank biasa dia akan syorkan supaya pengstrukturan semula, kata pengstrukturan semula bayaran. Mungkin dia dapat kurangkan bayaran bulan tu, tapi dia punya jangka masa lagi lama lah. Itu dia akan lama lagi tak? Tapi kalau bank boleh, tak apalah, kau tak payahlah kata. Susah nak cek bank macam tu kan. Tak dapat tu. Tak dapat bank kata tak payahlah, kata okey tak kisah, cincai lah, kata halal lah, kata bank cakap. Tak ada bank cakap halal tu. 5 sen pun dituntut dia, tuan-tuan. Itu bank, kena faham lah tuan. Boleh tak InsyaAllah. Sekarang kita masuk ada yang kedua. Di kedua, wa an Abi Abbas Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah balaghu anna bani Amrin bin Auf kana bainahum sya'run fa kharaja Rasulullah yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu fa hubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat as-salah faja'a Bilal ila Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu faqala ya Abu Bakr inna Rasulullah qad hubisa wa halatis salah fahallaka an ta'umman nas qala na'am in syi'ta fa aqama Bilal as-salah wa taqaddama Abu Bakrin fakabbara wa kabbara an-nas wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi as-sufuf hatta qama fi as-saf fa haza an-nas bi tasbih wa kana Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu la yaltafit fi shalah falamma aksara an-nas al-tasbih iltafata faizan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu farafa Abu Bakrin yadahu fahaminallah faraja'a al-Qahqari fa kharaja al-Qahqari wara'ahu hatta qama fi saf فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم في الصلاة شيء في الصلاة أحستم في التسبيح إنما التسبيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليكن سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله illa iltafata. Ya Abu Bakrin, ma mana'aka an tusalliya linnas hina asyartu ilaika. Faqala Abu Bakrin, ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafa ayusalli bin nas yada baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Baik, hadis ini terima daripada Abi Sa'id Al-Abbas. Abi Sa'id Al-Abbas. Nama sebenarnya Sahal bin Sa'din As-Sa'idi. Sahal bin Sa'din As-Sa'idi.
anna Rasulullah SAW balagu anna Bani Umar bin Auf kana bainahum fa haraja Rasulullah SAW yusluhu bainahum bin nas bi unasin ma'hu fa hubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari tuan-tuan, satu hari telah sampai ke pengetahuan Nabi SAW berita bahawa di kalangan Bani Umar bin Auf terjadi pertingkahan, terjadi perbalahan lah. Satu hari Nabi terdengar satu berita berkenaan ada satu kumpulan ni, satu kaum ni, kaum Bani Amr bin Auf nama dia. Amr bin Auf kana bainahum syarrun. Terjadi antara mereka tu macam bertelikah lah, berbalah-balah macam tu, gaduh-gaduh macam tu. Kemudian fakharaja Rasulullah, maka Nabi pun keluar daripada rumah, yuslihu bainahum fi unasin mahum. Nabi pun keluar daripada rumah pergi mendamaikanlah. Damaikan akan Bani Umar bin Auf tadi yang bertelakah tadi. Fahu bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tertahanlah. Nabi tertahan untuk mendirikan solat asar. Fahu bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halatil solah. Masa tu semaya waktu semaya dah nak masuk. Maka Nabi tertahan disebabkan duk nak selesaikan masalah tadi. Selesaikan masalah kumpulan puak Auf Umar bin Auf yang bertelagah tadi. Wa halatis solah, sedangkan waktu sembahyang dah masuk. Wa jaa Bilal ila Abi Bakrin. Maka Nabi pun Bilal pun pergilah kepada Abu Bakar. Bila tengok Nabi tak sampai-sampai, mana Nabi ni? Rupa Nabi pergi menyelesaikan masalah kaum tadi. Wajah Bilal ila Abu Bakrin, maka Bilal pun pergilah jumpa Abu Bakar. Dia tengok bahawa Nabi ni tak balik-balik. Faqala ya Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu qad hubisa wa anitis salah fa hal laka an ta'umman nas. Apa kata Bilal kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, sesungguhnya Nabi SAW qad hubisa, dia sesungguhnya telah tertahan. Mana ada halangan lah, Nabi tertahan ataupun ada halangan pada Nabi. Wahanatis solah, sebenarnya dah masuk ni, dah masuk. Fahallaka anta umman nas, boleh tak kau jadi imam? Kan? Boleh tak ya Abu Bakar kau jadi imam? Sebab Rasulullah tak sampai lagi di mana ni. So apa jawapan daripada Abu Bakar tuan-tuan? Qala na'am in syi'ta. Jadi Abu Bakar pun jawab, ya boleh. Boleh aku jadi imam. In syi'ta, kalau kau suka. Kalau kau suka aku boleh jadi imam, tak ada masalah. Faqama Bilal as-salah. Maka Bilal pun tuan-tuan iqamah akan sembahyang. Bilal iqamat lah, gitu. Iqamat. Wa taqaddama Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun pergilah ke depan. Taqaddama Abu Bakar, pergilah ke depan jadi imam. Fakabara, maka Nabi pun Bilal pun Abu Bakar pun bertakbirlah. Bilal pun takbir Allahu akbar. Ketika Bilal bertakbir, fakabaran nas, maka manusia pun bertakbir. Ini belakanglah. Wajah Rasulullah SAW yamshi fi sufuf hatta qama fi saf. Maka tiba-tiba Nabi balik. Nabi balik, yamshi fi sufuf. Nabi berjalan di antara saf-saf. Nabi berjalan antara saf-saf yang tengah sembahyang tadi, hatta qama fi saf, sehingga Nabi pun masuk dalam satu saf. Dalam ketika umat Islam tu tengah sembahyanglah, dengan diimamkan dengan Abu Bakar. Abu Bakar telah bertakbir tadi. Fahaz nas fit tasbih, maka tiba-tiba manusia pun bertepuk tangan. Tasbih ni tepuk tangan lah. Wa kana Abu Bakrin la yaltafit fi salah, dan Abu Bakar tadi tidak berpaling daripada sembahyang. Bila Nabi SAW masuk dalam saf, ada di kalangan jemaah tadi tepuk tangan. Tepuk tangan je kan. Selamat memberi isyarat lah, mengisyarat kepada Bakar supaya berhenti daripada meneruskan solat, macam tu.
Wa kana Abu Bakar la yattafi fi salah. Sedangkan Abu Bakar dia tak berpaling pada sembahyang tadi, masih mendudukan sembahyang. Falamma asaran nas at-tasbih iltafata. Maka tak kala semakin ramai orang tepuk tangan tadi, tepuk tangannya tu kan, iltafata, maka Abu Bakar pun berpaling pada sembahyang. Faizan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba muncullah Nabi tadilah. Jadi orang pun nampaklah Nabi. Sebab kenapa orang semua tepuk tangan? Rupa-rupanya Nabi dah hadirlah dalam saf itu. Fa asyara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Para Abu Bakrin yadahu fahaminallah. Maka mengangkat Abu Bakar akan tangannya, lalu mengucapkan hamdalillah, segala puji kepada Allah Ta'ala. Abu Bakar mengangkat tangannya lalu memuji Allah Ta'ala dan undur ke belakang sehingga berdiri dalam saf. Faraja'a qahqari wara'ahu hatta qama fi saf. Jadi bila Nabi SAW telah ada kat situ, jadi Abu Bakar pun beratlah je tu, berat nak jadi imam lah, sebab Nabi dah ada. Abu Bakar mengangkat tangannya lalu memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Nabi dia macam itulah isyarat, alhamdulillah. Maka Abu Bakar pun undur ke belakang sehingga berdiri dalam saf. Kemudian fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun pergi ke depan. Bila Abu Bakar dah undur ke belakang, maka Nabi pun pergi ke depan. Fasalla bin nas, maka lalu Nabi pun sembahyanglah bersama dengan manusia, bersama dengan jemaah Islam pada masa tersebut. Kemudian bila Nabi sembahyang, apa yang berlaku? Falamma faraga aqbalan nas. Bila dah selesai solat semua dengan diimamkan dengan Rasulullah SAW tadi, aqbala ala nas, lalu pun Nabi pun menghadap jemaah. Nabi pusing menghadap dengan jemaah. Faqala, maka Nabi pun bersabda, dia kata, ya ayuhan nas ma lakum hina nabakum fi shalah syai'un fi shalah ahastum fi tasbih. Dia kata, wahai manusia, kenapa semasa kamu tertimpa ataupun mengalami sesuatu perkara dalam sembahyang, kamu duk tepuk tangan? Kenapa? Dia kata, ya ayuhan nas ma lakum hina nabakum fi syai'in fi shalah ahastum fi tasbih. Tasbih ta sod fa yaqab, tasbih. Safakat kan? Dasar daripada perkata safaqa tu. Nabi kata, kenapa kamu tepuk tangan? Bila terjadi sesuatu dalam salat, kamu jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Innamat tasbih lin nisa. Kerana tepuk tangan ni untuk perempuan. Innamat tasbih lin nisa man nabahu syai'un fi shalah. Hanya untuk tasbih ni ialah untuk perempuan. Apabila sesuatu terjadi dalam solat, maka perempuan dia akan tasbih, dia akan tepuk tangan. Tepuk tangan tu bukan tepuk tangan macam ni lah. Dan ni kan, maknanya belakang dia, belakang telapak tangan kanan tu dipukulkan kepada batin. Belakang telapak tangan kanan dipukulkan kepada batin telapak tangan kiri. Je tu, buat je tu. Falyakul subhanallah, maka naklah kamu kata subhanallah. Nabi kata, naklah kamu baca tasbih. Kalau sesuatu berlaku dalam solat untuk kaum lelaki, maka naklah kamu sebut subhanallah. Fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqulu subhanallah illa iltafata. Apabila seorang mendengar perkataan itu, naklah dia berpaling. Naklah apabila seorang daripada kamu itu mendengar, maka naklah berpaling. Bila seorang mendengar perkataan itu, kata subhanallah tadi, naklah dia berpaling. Ya Abu Bakar, ma manaka an tusalli bin nas hina asyartu ilaih. Kemudian Nabi tanya pula pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kata, apa yang menegah engkau supaya engkau semayang bersama dengan manusia, sedangkan orang dah isyarat kau jadi imam?
apa yang mendekat kau daripada jadi imam? Gitu. Ma mana'aka an tusalli 'alan nas hina asyartu ilaika. Apa yang menekan kau menjadi imam kepada manusia, untuk jemaah tadi, sedangkan orang ramai dah lantik kau jadi imam. Orang dah setuju kau jadi imam. Gitu kan. Apa jawapan daripada Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, faqala Abu Bakrin ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafa an tusalliya lin nas bin nas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawapan Abu Bakar, dia kata, adalah tidak layak bagi anak Abu Quhafah sembahyang sebagai imam di hadapan Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, tuan, insyaallah. Boleh kan? Jadi ini merupakan tadi yang agak panjang lah. Agak panjang ni nak cerita kepada yang pertama berkenaan dengan Nabi menyelesaikan masalah umat. Nabi menyelesaikan masalah umat itu perbalahan yang berlaku kepada kaum Umar bin Auf tadi. Bila dengar perbalahan tadi, maka lalu Nabi terus pergi untuk menyelesaikan masalah. Dia tengoklah keadaan tadi macam mana. Kalau keadaan tu memang kritikal sangat, memang kena pergi cepat. Kalau rasa perbalahan tu tak adalah kritikal sangat, jadi kemungkinan solat tu lebih dahulu lah. Solat dulu. Tak selesai solat kan, barulah pergi tengok apa masalah yang berlaku pada kaum yang membalas tadi. Tu pun boleh juga cara dia. Azan. Kemudian yang kedua, nak sebut di sini bahawa berkenaan dengan kelebihan Abu Bakar lah. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Itu sebab Abu Bakar ni digelar sebagai As-Siddiq, orang yang sangat benar. Orang yang sentiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah memilihnya sebagai pendamping Nabi ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mana orang yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ini juga merupakan pak mentua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja tu. Dan Abu Bakar ini merupakan khalifah yang pertama kepada umat Islam terlepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Jadi memang Abu Bakar ni banyak kelebihan lah. Aja tu. Dan Abu Bakar pun dia tak nak jadi imam kecuali dia ada orang memilih dia. Dia tak ada tiba-tiba turun naik ke atas. Dia tak adalah. Ni nak menunjukkan pada tawaduk Abu Bakar itu. Dan kebiasaan jadi imam biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak macam mana gitu Nabi tertahan sehingga tak dapat hadir ataupun hadir lewat untuk menjaga solat. Maka orang nampak masa tu, bila nampak ialah Abu Bakar dia. Maka dia minta Abu Bakar nak jadi imam. Abu Bakar pun dia kata, aku boleh jadi imam. In syi'ta, dia kata. Naam in syi'ta, aku boleh jadi imam jikalau kau setuju. Kalau kau setuju aku jadi imam, aku boleh jadi imam, tak ada masalah. Maka Abu Bakar pun jadi imam, dah takbir. Ketika takbir tadi, tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pula, mungkin disebabkan mereka masa tu tak faham berkenaan hukum. Kalau tanya terlupa dalam solat contohnya, ataupun terjadi sesuatu dalam solat, jadi mereka tak faham lagi masa tu, lalu mereka pun tepuk tangan dengan syarat supaya bakal berhenti jadi imam lah macam tu. Jadi kemungkinan besar kan masa tu Nabi belum menerangkan bagaimana kaedah dan cara kalau imam itu terlupa ataupun terjadi suatu pada imam dalam solat. Dia tak beritahu lagi. Jadi akhirnya manusia pun beri syarat bertepuk tangan kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak berpaling. Kemudian apabila ramai di kalangan orang ramai tadi, orang ramai sebagainya ramai tepuk tangan, maka akhirnya Abu Bakar pun berpaling. Tiba-tiba dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun isyarat kepada Nabi supaya jadi imam. Fa Rasulullah naiklah jadi imam. Farafa'a Abu Bakr yadahu, maka Abu Bakar pun mengangkat tangannya, dia kata alhamdulillah. Abu Bakar kata alhamdulillah, Nabi dah sampai, dia kata. Kemudian dia pun undurlah ke belakang. Dia undur ke belakang kan? Maka Nabi pun bila dah undur ke belakang, maka Nabi pun naik jadi imam. Maka Nabi pun semayanglah bersama dengan jemaah kaum muslimin masa itu.
Bila dah selesai sembahyang tadi, maka Nabi pun menghadaplah kepada semua jemaah yang masa tu. Nabi kata, ya ayuhan nas malakum hina nabakum syai'un fi salah akhastum fit tasbih. Dia kata, wahai manusia, kalau terjadi sesuatu dalam sembahyang, kenapalah kamu ni tepuk tangan, kata Nabi. Innama at-tasbih lin nisa, dia kata. Tepuk tangan ni untuk orang perempuan. Kata. Mana dalam bab sembahyang lah. Dalam bab sembahyang tepuk tangan ni untuk perempuan. Tapi untuk lelaki biasanya kita sebut subhanallah. Maka Nabi kata, naklah falyakul, naklah kamu kata subhanallah, fa innahu la yasma'u ahadun hina yakul subhanallah iltafata. Dia kata, apabila seorang mendengar perkataan itu, naklah dia berpaling. Sesiapa saja yang jadi imam, kan, apabila ada jemaah belakang tu dia kata subhanallah, bolehlah dia berpaling ataupun dia membetulkan. Kalau contohnya bacaan salah, dia betulkan bacaan tadi. Kadang-kadang ada terlupa kan, terlupa dalam sembahyang, ataupun mungkin terlebih rakaat ke, kurang rakaat ke dan sebagainya. Cara dan kaedahnya kita sebutlah subhanallah tu untuk memberi peringatan kepada imam tu supaya dia ingat balik dia ni dah tersalah, dah terlebih dia punya rakaat dia dan sebagainya. Baik, kemudian ya Abu Bakar, ma manaka an tusalli bin nas hina asyatu ilaika. Kena Abu Bakar tanya, Nabi tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa kau tak sembahyang, tak jadi imam, sedangkan orang ramai dah syarat pada kau jadi imam? Faqala Abu Bakar kata, makanan bagi li ibni Abi Quhafah an tusalli lin nas baina yaday Rasulullah. Dia kata, tak sepatutnya anak Abu Quhafah ini, Abu Bakar lah, dia anak kepada Abu Quhafah. Dia kata, tak sepatutnya aku menjadi imam sedangkan pada masa itu terdapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menyatakan tentang tawaduk dia lah, tawaduk, rendah dirinya Abu Bakar itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. So, apakah penjelasan daripada hadis yang kita baca pada malam ini? Pertama, Islam menitik beratkan perdamaian antara dua pihak yang bersengketa. Oleh itu didamaikanlah antara mereka yang berseteru, bersengketa, bertelikah dan berselisih faham yang menimbulkan perpecahan di kalangan Islam. Dan kita dah tahu dah, kalau berpecahkan akan menjadi rebah. Apa istilah tu? Pecah baru rebah kan? Kalau pecah baru rebah lah. Kebalah dah tak berdamai, bergaduh sana bergaduh sini. Tak ada lagi yang kata persepakatan di antara umat Islam. Kemudian yang kedua, sunat bersegera mendirikan sembahyang fardu. Sunat bersegera mendirikan solat fardu. Jadi kalau dah azan dah masuk tu, segeralah solat. Jangan duk leka-leka kan. Syaitan ni memang suka lah kalau leka-leka ni. Alah, tunggu dulu lah, dia kata. Rehat dulu, tenangkan fikiran, dia kata. Syaitan kata, alah, pergilah tengok TV kejap. Tengok TV kejap, tengoklah bola kejap je. Kejap kan pergilah sembahyang. Itu syaitan lah punya kerja. Kan? Biasalah kadang benda tu berlaku pada kita kan. Kadang berlaku. Inilah iman kita, dia pun ada masa naik, ada masa turun. Bila iman kita tahan naik tu kan, belum azan dah sampai. Belum azan dah sampai. Itu iman tengah naik lah. Kalau iman turun, dah ujung-ujung kan, barulah datang sembahyang kan, barulah solat. Waktu dah nak habis kan, barulah nak solat. Saya baru nak solat. Iman tengah mudum tu, iman tengah turun. Sedangkan Islam menggalakkan, menekankan kepada kita supaya sembahyang di awal waktu. Yang ketiga, harus orang lain menjadi imam bila ketiadaan imam rawatib, jika tidak menimbulkan fitnah. Mana orang lain boleh jadi imam. Tapi nanti orang akan cakap lah, orang akan mula berbisik-bisik lah, wah dia jadi imam kan. Ataupun orang tanya, mana apa imam ni? Imam ramai. Imam kadang-kadang 5 orang imam. Kalau masjid besar tu tak, banyak imam dia.
masjid besar tu banyak imam ni, sampai 5-6 orang imam, 7 orang imam tu kan. Ada imam yang dibayar oleh kerajaan, ada imam yang masjid sendiri bayar. Ada kan? Masjid yang besar-besar lah. Okey. Yelah, ada masjid kadang imam tak ada, sedangkan imam mendapat allowance. Seorang imam pun tak ada, mana apa imam ni? Kan? Jadi orang pun asyik tertanya mana imam. Jadi akan timbulkan fitnah lah macam tu. Baik. Yang keempat, boleh melangkah ketika dalam sembahyang jika perlu, tidak melebihi 3 langkah berturut-turut. Boleh melangkah ketika dalam sembahyang jika perlu, tidak melebihi 3 langkah secara berturut. Berturut-turut tak boleh, batal sembahyang. Tapi kalau kita langkah 1 tapak berhenti, 1 tapak lagi berhenti, banyak tapak, 1 tapak lagi berhenti kan. Walaupun jauh kita pergi tempat lah, daripada sini ke sana kan, boleh kan, pergi. Tapi kena berhenti-berhentilah. Yang tak boleh itu berturut-turut. Gitu. Kemudian yang kelima, harus membaca subhanallah dengan niat zikir, di samping menarik perhatian bagi lelaki dan menepuk tangan bagi perempuan dalam sembahyang untuk menarik perhatian imam. Kenapa kita baca subhanallah? Tujuannya ialah untuk menarik perhatian imam. Mungkin imam tersalah baca ke, ataupun mungkin imam terlebih rakaat ke, ataupun imam kurang rakaat ke, ataupun imam mau kata fast track je. Fast track je kan, shortcut je tu kan. Imam pun boleh shortcut tu kan. Jadi kita kata oh subhanallah kan, gitu. Ataupun imam terlupa bacaan, tengah baca ayat tiba-tiba terlupa, boleh. Tapi dengan niat zikir lah. Kita baca tu subhanallah tu dengan niat zikir, bukan dengan niat Nabi tahu pada imam tu. Baik, kita tengok tadi, harus membaca subhanallah dengan niat zikir, di samping menarik perhatian bagi lelaki dan menepuk tangan bagi perempuan dalam sembahyang untuk menarik perhatian imam. Nombor 6, hendaklah mengutamakan orang yang lebih layak sebagai imam. Utamakan siapa yang paling layak jadi imam. Okey. Antara orang yang faqih dengan orang qari, mana kita dahulukan? Orang yang faqih, orang yang alim dengan orang yang qari. Orang qari tapi dia tak alim, tapi dia qari. Siapa kita dahulukan? Naklah didahulukan orang yang faqih. Orang yang alim didahulukan daripada orang yang qari. Tapi orang kadang salah anggap. Oh, dia ni hafal Quran. Dia nak hafal Quran, oh dia kena jadi imam lah. Sebenarnya tak betul. Kalau sebut dalam kitab fiqh, siapa bila menentang antara orang yang alim tetapi dia tak qari, dia alim, dengan orang yang qari tetapi tidak alim, maka didahulukan orang yang alim untuk menjadi imam, walaupun dia bukan qari tapi dia alim dalam bab hukum akam, dari berbanding dengan orang yang hafal Quran tetapi dia tidak faqih, dia tidak alim. Baik. Kemudian yang ketujuh, orang yang melaungkan azan dialah juga sepatutnya melafazkan iqamah. Orang yang melaungkan azan dialah juga sepatutnya yang melafazkan qamat. Namun jika qamat dilafazkan oleh orang lain, maka tidak disunatkan diulang semula. Kan ada yang pesen macam tu kan, yang azan orang lain, yang qamat orang lain. Sebab yang azan tu lepas azan dia losap, tak tahu gimana. Yang dah azan kan, lepas tu dia losap, tak tahu gimana. Yang ada orang lain. Sedangkan ni dah 10 minit tadi, masa dah 10 minit qamat dah ni, maka orang lain pun qamat. Boleh tak tuan-tuan? Boleh, tak ada masalah. Imam nak qamat pun tak apa tuan-tuan. Lebih bona bila apa ini lalah imam sini yang qamat. Dia qamat, dia jadi imam. Jadi kalau seandainya qamat telah dilaungkan oleh orang yang bukan azan tadi, maka tidak perlu lagi diulang semula lah. Akan qamat tadi tak perlu ulang balik. Terus kalau solat je tu.
Cuma orang yang semayang tadi, yang azan tadi, mungkin dia akan berbunyi lah. Bunyi ni muncung kan. Jujur pula kamat kan. Dia connect azan ni, tertentu lah kamat ke. Dan dia tak tahu tuan-tuan. Dah lost up, tak buang air, terberak tak tahu. Okey tuan-tuan. Itulah tadi sikit dua hadis yang kita berkongsi pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sikit perkongsian pada malam ini tuan-tuan, kita banyak dapat menambahkan ilmu kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan insya-Allah kita samalah kita mengamalkan kalau seandainya dianya dalam bentuk amalan insya-Allah. Itu saja. Jadi minggu depan kita tangguh kuliah kita sebabkan raya kan. Raya Aidiladha. Jadi kita tak adalah. Jadi bulan seterusnya lah. Bulan 7 mana bulan 8 lah akan bersama semula. Saya ada soalan tak sebelum saya tutup pada? Ada? Ya ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.